ini ada kepada 2 ataupun 3 fasa. Kalau yang 2 fasa biasanya mereka membahagikan di antara Ahdil Makkah wa Ahdil Madinah, di zaman Mekah dan di zaman Madinah. Namun ada yang lebih detail daripada itu, membahagikan peristiwa sirah Nabi SAW ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, qabla nubuwah, iaitu sebelum dilantik menjadi Nabi. Yang kedua, fi ahdil Makkah, ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, yang disebut sebagai qabla hijrah. Yang ketiga, fi ahdil Madinah, yakni asril Madinah, yakni ba'dal hijrah, masa ketika Nabi berada di Madinah dan selepas daripada peristiwa hijrah. Di sana kita nak kena faham, bila kita menyebut berkenaan Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ini, ulama sebut Nabi jadi Nabi umur 40. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh ramai di kalangan ulama. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tibrizi di dalam kitab Mishkatul Masabih. Qalu ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah? Qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Dalam riwayat lain dia kata, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan atau mata, wa fi riwayat ukhra, mata kunta nabiyan atau mata kutibat nabiyan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah jadi nabi? Lalu Nabi kata, hina Adam bainar ruhi wal jasad. Nabi jadi nabi ini ketika mana Allah menjadikan Nabi Adam bainar ruhi wal jasad, ketika mana Allah siapkan Nabi Adam jasadnya, Allah nak masukkan ruh, ketika itu Allah lantik Nabi jadi Nabi. Maknanya berdasarkan hadis ni, yang sahih ni, hadis ni sahih. Yang sahih pun bukan saya kata lah, ulama hadis yang kata. Sebab kena sebut juga orang hari ni sensitif. Kan Ustaz baca hadis tu saya tak sah. Kalau kita tipu dia pun dia tak reti juga pun. Kalau saya tembelang tuan-tuan pun tuan-tuan bukan tahu. Tapi tak apalah, orang hari ni kan nak mengaji yang begitu, tapi kena sungguh-sungguh lah nak mengaji betul-betul. Jadi hadis ni kata Nabi ni dia jadi Nabi bainar hina Adam, di antara ketika mana Nabi Adam bainar ruh wal jasad, Nabi Adam antara ruh dengan jasad. Datuk Ustaz yang umur 40 ni pelantikan nubuwah secara risalah. Maknanya bermula umur 40, Nabi bertugas, mulakan tugas dia untuk sebarkan Islam kepada masyarakat. Tapi Nabi itu sendiri dilahirkan sebagai Nabi. Dia bukan lahir sebagai orang biasa, tiba-tiba satu malam malaikat Jibril datang jadi Nabi, tak? Faham tak? Kita faham macam tu. Sebab takut nanti orang kata, tak apa, Nabi ni sebelum dia jadi Nabi, dia orang biasa je, budak-budak biasa je, tak? Sebab tu ulama menyebut ada perkara yang pelik berlaku pada Nabi sebelum dilantik pada umur 40. Cuma dinamakan, ada ulama mengatakan dia juga mukjizat. Ada juga yang mengatakan dia tidak mukjizat tetapi menjadi dalil nubuwah, dalil kenabian, dalailun nubuwah. Dan Nabi SAW, kalau kita belajar daripada sirah, beliau, baginda SAW, telah maksum sejak daripada kecil. Banyak bukti. Antaranya nanti kita akan jumpa bagaimana suatu masa Nabi nak diajak pergi ke tempat yang tak berapa elok sikit, Allah menjadikan Nabi tertidur, sehingga 2-3 kali berlaku perkara itu, Allah Ta'ala elakkan, hindarkan Nabi daripada pergi ke tempat itu. Bagaimana ketika Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad, di rumah ibu susanya Halimatus Sa'diyah, ketika mana Nabi duduk di sana, turun malaikat Jibril membelah dada Nabi pada pembelahan dada yang pertama. Dan benda ini tidak akan berlaku kepada manusia biasa, melainkan ia berlaku kepada manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini kita kena faham bahawa Nabi SAW lahir sebagai seorang Nabi yang disebut sebagai An-Nubuwah. Tetapi Ar-Risalah, Bi'tsatur Risalah, kebangkitan Nabi sebagai seorang Rasul bermula pada ketika mana Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ketika itu bermulalah dakwah. Sehingga Allah menyebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimu, bangunlah kamu dan berikanlah peringatan. Beri peringatan pada orang. Kata makna qum fa'anzir itu adalah bada'ar risalah, permulaan kepada risalah, permulaan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa fakta sejarah disebut. Di sana terdapat bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi adalah sebagai berikut. Ada beberapa bukti. Yang pertama, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mulia di kalangan orang Arab. Pertama, Nabi ini dilahirkan dalam keluarga yang mulia nasabnya. Apa hikmah dia? Supaya ia tidak menjejaskan kredibiliti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut keduniaan. Kerana sifat manusia macam itu. Orang ni kadang-kadang dia hormati bukan kerana dia bagus, tapi mak ayah dia bagus. Aku ni kalau tak kerana dia anak imam kat kampung aku belasah dah dia. Orang cakap kan. Faham tak? Maknanya dia tu jahat, tapi ayah dia tu baik. Orang tak sanggup nak belasah dia sebab keturunan dia. Maknanya, sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, tunkihul mar'ah li arba'in. Manusia ni dia nak kahwin, dia tengok 4 benda. Yang pertama Nabi kata li jamaliha, cantiknya. Yang kedua li nasabiha, keturunannya. Yang ketiga li maliha, kerana harta bendanya. Yang keempat li diniha, kerana agama. Fadhfar bidzati fi taribat yadak. Pilih yang beragama, selamatkan. Mana kita tak boleh nafi orang akan isu berkenaan dengan keturunan ni, dia akan jadi isu manusia. Dia akan jadi. Kalaulah satu orang tu nak dakwah, datang-datang keturunan pun tak jelas, ataupun dia ada rekod mak ayah dia kaki botol, walaupun itu bagus, tetap sedikit akan mencalar kepada maruah dia. Lah nak nasihat orang pada, pergi nasihat ayah kau dulu, betul tak? Itu manusia. Sebab itu hikmahnya, kata ulama, Allah Ta'ala melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Arab Quraisy yang mulia, malahan daripada semulia-mulia Quraisy. Dalam hadis dia kata, manusia Arab paling mulia Quraisy, Quraisy paling mulia Bani Hashim, Bani Hashim paling mulia ni Bani Abdul Muttalib. Kerana Abdul Muttalib ni pembesar Mekah, orang yang menerima tanggungjawab untuk menjaga kunci Kaabah. Keturunan Nabi ni jaga kunci Kaabah. Bahkan Abdul Muttalib ni orang yang menemui kembali Ma'u Zamzam, telaga Zamzam ini, setelah bertahun-tahun telaga Zamzam itu tertimbus dan tidak diketahui di manakah lokasi kepada Ma'u Zamzam itu. Zamzam ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian tertimbus, dijumpai kembali oleh datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Yang mana Nabi ini daripada keturunan Quraisy. Quraisy ni apa, tuan-tuan? Kita dah sebut Quraisy. Quraisy ni ulama kata asalnya nama sejenis ikan. Ikan tu besar dan berkuasa. Biasa ikan besar ni dia jadi raja. Dia sikit je, tapi dia ada seekor tu cukup lah. Tuan-tuan, dalam laut mana banyak ikan jerung tu, ikan basuh. Tu uji Rashid. Tuan-tuan agak lah. Dalam sungai, dalam laut ni, ikan jerung ramai ke, banyak ke, uji Rashid banyak. Saya rasa uji Rashid banyak.
Betul tak? Kalau tak orang tak jual pula RM2 sekilo di pasar kaki. Tapi kalau uji rasik sejuta ekor, kalau jirung seekor je ada tempat, katalah dekat satu pantai ada jirung seekor. Orang lari kerana uji rasik 1000 ekor ke? Kerana jirung seekor. Kerana jirung seekor. Itulah makna Quraisy. Quraisy ni dia bukan Arab yang ramai pun, bukan besar pun. Dia klan yang kecil. Tetapi dia klan yang berpengaruh. Dia bangsa yang berpengaruh. Kerana politik Quraisy. Dia ramai. Orang lain ramai, dia sikit, tapi dia berpengaruh. Macam kita kata, ada satu keluarga ni ramai, tapi semua jadi buruh. Ada selangka kecilnya, ada 3 orang dan tapi family dia pengaruh. Sebab apa? Anak nombor 1 ketua menteri, anak nombor 2 Perdana Menteri, anak nombor 3 apa lagi? Menteri apa kanan. Walaupun 3 beradik, dia punya power tu lebih besar daripada orang yang 28 beradik. Sebab apa? Jual sayur, mega ikan, kerja kedai runcit. Bukan kata tak bagus tak, tapi dari sudut pengaruh itu. Quraisy sikit, tapi mereka menguasai sistem pentadbiran Kota Mekah ketika itu. Mereka adalah satu bangsa yang ternama di semenanjung Hijaz. Itu makna Quraisy. Walaupun dia kecil, tapi dia ramai. Walaupun ada perbincangan dari sudut nasab keturunan Quraisy ini sampai kepada Fihr dan sebagainya. Fihr bin Malik. Jadi dia kata Nabi ini daripada keturunan anak cucu Bani Hashim, iaitu keturunan yang paling mulia daripada suku, bangsa ataupun kabilah yang sebaik-baik keturunan dan setinggi-tinggi kedudukan di dalam kalangan masyarakat Arab. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa dia? Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ayah kepada seorang ulama besar di kalangan sahabat, iaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW suatu masa bersabda, kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim, min khairi firaqihim wa khairil fariqain, thumma takhayyara al-qabail faja'alani min khairi qabilatin, thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Nabi SAW kata, Allah Ta'ala telah mencipta segala kejadian. Khalaqal khalq. Allah Ta'ala ini khaliq. Batu jelas ni dalam hadis, dalam Quran kata Nabi ni khaliq. Ada orang dia kata Nabi ni makhluk yang halus. Kata salah. Kena bergaji, kena belajar, bukan masuk sekolah rendah balik, masuk nursery balik. Sebab apa? Bukan tak ada ilmu tu, tak betul langsung otak. Sebab Allah Ta'ala ni makhluk pun bukan, halus pun bukan. Apa bukti? Ni contoh salah satu. Inna Allaha khalaqal khalqi. Dia bukan makhluk, dia khaliq, dia yang mencipta. Halus. Imam tadi semayang, imam macam apa? Imam kat takbir masuk apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Halus ke mana? Betul tak? Halus ke mana? Nah, sebab tu agama ni nak guna dalil-dalil, istilah-istilah agama ni kena belajar. Ada orang dia anggap apakah ada kata apa ada ustaz? Apa ada pada nama? Nama ni penting. Nama ni penting. Satu benda, minuman yang halal namanya air suam. Kalau tukar pergi arak, dia tak halal. Kalau benda ni masih lagi air mineral tapi dia buat halal, dia kata ini arak, dia kata.
Tetap dia berdosa, kata para ulama, kerana menamakan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang haram. Walaupun boleh minum, tapi perbuatan itu haram. Itu kita kena faham. Nama ni penting. Bahkan nama kalau salah nisbah berdosa. Anak si fulan nisbah dengan nama bapa orang lain berdosa. Man intasaba ila ghairi abi faqad hurima alaihi jannah. Sesiapa yang menasabkan dia kepada ayah yang bukan ayah dia, maka Allah mengharamkan baginya syurga.